Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'unal ummati wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita ruang untuk kita sama-sama berada di dalam pembicaraan ilmu. Moga-moga kita semua ditulis di kalangan orang yang mendapat fadilat-fadilat ilmu. Walaupun kita tidak boleh buat majlis di dalam satu tempat yang sama, dan masih berada di rumah masing-masing, namun kita mohon kepada Allah agar dengan niat kita ingin mengadakan majlis ilmu, diharapkan agar diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan fadilat-fadilat ataupun ditulis sebagai hamba yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ini kita seperti biasa kita menyambung pembacaan kita hikam kita. Dan sebagaimana yang kita maklum bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mencampakkan di dalam hati hambanya akan cahaya-cahaya yang tertentu. Bagi orang yang dahulunya dia lalai kepada Allah, kemudian mula dia berubah, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ini dikira mendapat cahaya bidayah. Kemudian dia berterusan dalam melakukan taubat yang benar, memperbanyakkan berzikir kepada Allah, dia belajar ilmu, dia beramal, dia bertaubat, sehingga cahaya itu semakin kuat dalam hati, maka daripada cahaya bidayah, maka dia telah mendapat cahaya wasatiyah. Dan cahaya inilah bagaikan kenderaan yang membawa dia, memimpin dia berjalan kepada Allah. Setelah dia dapat berjaya daripada menyibukkan dirinya dengan makhluk, sehingga dia sibukkan dirinya dengan Allah. Ini cahaya wasatiyah, no wasatiyah. Sehingga sampai satu peringkat Allah mencampakkan lagi, dia panggil cahaya nihayah. Cahaya nihayah, dia dapat membuang ujub dirinya, sifat keakuan dirinya dapat dibuang, sehingga dia sudah memandang semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cahaya ini membawa, memimpin dia berjalan kepada Allah Ta'ala bagaikan kenderaan. Namun apabila sahaja seseorang itu berjalan kepada Allah Ta'ala, maka di dalam perjalanan dia untuk sampai kepada Allah, dia akan bertemu dengan beberapa halangan-halangan. Beberapa halangan-halangan, beberapa maknanya rintangan-rintangan yang untuk dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terdapat dua perkara yang berlaku di dalam hatinya. Sama ada no itu terus berjalan kepada Allah, ataupun no itu akan boleh terpadam, dihalang dengan beberapa keadaan yang menghalang dia. Maka sebenarnya di dalam kehidupan kita berjalan kepada Allah Ta'ala, kita akan sentiasa diuji oleh Allah Ta'ala. Dan dengan ujian itu, seseorang itu hendaklah menjaga dirinya agar dia duduk dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hati seseorang itu yang ingin berjalan kepada Allah, maka tidak akan terkumpul
dua keadaan, seperti cahaya dan kegelapan. Kalaulah di dalam hatinya ada cahaya, maka hilanglah kegelapan. Tetapi seandainya di dalam hatinya itu ada kegelapan, maka tidak adalah cahaya di dalam hatinya. Maka sebab itu, sebagaimana yang sudah diberitahu, pernahkah kita melihat orang yang ingin kembali kepada Allah, dia berubah, kemudian dia kembali seperti dahulu ke? Balik semula. Dahulu sudah jadi soleh, beribadat, tiba-tiba kembali balik. Kenapa berlaku begitu? Ini antaranya sebab cahaya yang ada dalam hatinya tidak mampu menjadikan kenderaan untuk dia berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita akan membicarakan mengenai perjalanan kita kepada Allah akan ada halangan-halangan di tengah jalan. Maka akan berlaku pertembungan, perlawanan antara nur, yakni cahaya, dengan zulmat, yakni kegelapan. Baik. Maka pada malam ini kita sambung pada muka surat 39. Muka surat 39. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. An-nuru jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi. Bermula nur itu, cahaya itu adalah tentera bagi hati. Tentera bagi hati, seperti zulmat juga. Zulmat itu, kegelapan, adalah tentera bagi nafsu. Apabila seseorang itu ingin berjalan kepada Allah, maka di dalam hatinya ada berlawan. Satu berlawannya itu, yakni perlawanan itu antara hati ataupun di antara cahaya dengan kegelapan. Ataupun kita mengatakan perlawanan antara taat dengan maksiat. Ataupun boleh juga kita berkata perlawanan antara iman dengan nafsu, gitulah maknanya. Jadi perlawanan itu akan ada di dalam hati kita. Sebab itu apabila kita ini ingin melakukan kebaikan, ketaatan, saya mau pergi kuliah ilmu contohnya, saya ingin baca Al-Quran, tapi sampai masa ada halangan-halangan. Halangan-halangan itu melibatkan tentera yang ada di dalam hati. Maka di dalam hati seseorang itu akan sentiasa ada pertembungan. Di dalam hati seseorang itu akan ada perlawanan. Perlawanan antara ingin melakukan ketaatan dengan perlawanan ingin mengadakan melakukan kemaksiatan. Maka apabila sahaja tentera itu kuat, maka tentera itu kuat dapat mengalahkan tentera yang satu lagi. Andai kata tentera hati itu kuat, maka tentera hati itu kuat. Macam mana tentera hati itu jadi kuat? Kerana tentera hati itu dikatakan bahawa menjadi kuat apabila melakukan ketaatan. Bila seorang itu banyak melakukan ketaatan, maka tentera dia, tentera nur, hati dia menjadi kuat, gagah tenteranya tadi. Tetapi apabila dia lalai melakukan maksiat, maka tentera nafsu itu kuat. Kegelapan itu lebih. Bila kegelapan lebih, maka tewaslah ketaatan tadi. Maka demikianlah yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yahdillahu fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Maka sesiapa yang Allah Ta'ala beri petunjuk kepada dia, maka Allah Ta'ala beri petunjuk kepada dia, maka dia telah mencapai kebahagiaan. Wa man yudlil, dan barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia, falan tajidalahu waliyyan mursyida, maka tiada sekali-kali dia mendapat penolong yang dapat menunjuk jalan dia kepada Allah. Maka di sini kita dapat faham
di dalam hati kita sentiasa ada pertembungan dalam melakukan ketaatan, dalam perjalanan kita kepada Allah sentiasa ada halangan, bukan mudah-mudah begitu. Ya, kita nak berjalan kepada Allah tidak semudah-mudah, maka ada halangan kita. Baik. Lalu dikatakan, dan adalah nur itu, cahaya itu, iaitu nur makrifat, cahaya yang dicampakkan di dalam hati yang membawa dia mengenal Allah, dan juga haqaid, dan cahaya yang dia ini dapat mengetahui kebenaran ataupun hakikat, maknanya hakikat ketuhanan. Cahaya yang membawa dia mengenal hakikat ketuhanan, yang dia beroleh faedah, kesan daripada segala ma'ani asma' dan juga sifat, dan juga ma'ani sifat, asma' dan sifat tentera qalbi. Maka kesan daripada dia ini beramal, kesan daripada ilmu dan juga amal, sehingga Allah mencampakkan di dalam hatinya makrifat, sehingga dia mendapati mengetahui akan hakikat ketuhanan yang sebenar, sehingga dia tenggelam di dalam asma Allah, dalam nama Allah, melihat semuanya kecantikan Allah, jamal Allah, semuanya melihat di dalam kudrat Allah, itu sifat Allah. Maka dia tenggelam di dalam dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu berlaku? Itu berlaku sebagaimana yang kita ketahui. Pertama adalah kesan daripada memperbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Kesan daripada memperbanyakkan ucapan la ilaha illallah, maka semakin banyak dia berzikir kepada Allah, semakin banyaklah cahaya yang ada dalam hatinya. Maka cahaya ini dengan kesan zikir yang banyak di dalam hati tadi, maka cahaya ini dapat menyuluh sehingga dia dapat melihat akan hakikat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kesan daripada melazimi zikir. Yang kedua, cahaya yang didapat tadi, kesan ini adalah daripada kesan taubat yang benar. Taubat yang benar, bila dia taubat dengan taubat yang benar, maka terbukalah hati dia tadi dengan cahaya Allah sampai dia dapat mengenal akan hakikat yang sebenarnya sebagai hamba Allah dan tenggelam di dalam asma dan sifat Allah. Maknanya, jadi kalau dia tengok dia kena ujian, ini dengan sifat Qahar, perkasa Allah. Dia dapat nikmat, ini dengan sifat kasih sayang Allah. Dia melihat alam, dia kata ini sifat jamal Allah. Maka demikianlah dikatakan bahawa macam mana dapat rasa itu, kesan daripada taubat yang benar. Yang ketiga, kesan daripada pengamalan ilmu, ilmu yang benar. Ilmu yang benar yang mencapai dia akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga ini adalah kesan daripada maknanya hati dia. Tiga amal ini membawa kesan kepada hati yang bercahaya, membawa tenteranya itu terus berjalan sehingga dapat mengalahkan tentera nafsunya, sehingga tenggelam di dalam asma Allah. Okey, baik. Kemudian dikatakan lagi bahawa yakni akal yang muqabalah dengan dia nafsu, akal yang muqabalah dia dengan nafsu, dan juga hawa dan syaitan, seperti bahawa zulman. Apabila akal tadi maknanya yang dipandu dengan nafsu dan juga maknanya keinginan hawa dan juga syaitan, maka ini membawa kepada kegelapan. Jadi sebenarnya yang membawa kegelapan kita adalah dengan sebab nafsu.
yang membawa kegelapan kita adalah dengan sebab syaitan. Syaitan dan nafsu inilah yang membawa kita jadi kenderaan kepada kegelapan. Jadi kenderaan kepada kegelapan. Maka yang iaitu kejadian Hawa dan juga segala adat yang jahat, apabila sahaja akal sudah dikuasai, maknanya dikuasai oleh tentera nafsu. Nafsu bersama dengan syaitan, nafsu, dan termasuk juga dengan makhluk antaranya, termasuk juga dengan dunia antaranya. Ini kata Imam Al-Ghazali, yang membawa kegelapan kita. Jadi kegelapan ini disebabkan kita mengikuti sama ada nafsu, sama ada syaitan, sama ada juga orang yang hampir dengan kita, anak ke, isteri ke, jiran tetangga ke, yang membawa kita kepada lalai kepada Allah Ta'ala. Ini juga membawa tentera dia menjadi kuat, tentera kegelapan. Maknanya kegelapan itu menjadi semakin gelap apabila mengikuti nafsu, syaitan dan seumpamanya tadi. Maka dikatakan bahawa bila sudah jadi begitu, segala adat yang jahat, maka keluarlah kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk tadi. Sebab itu kita nak buang akhlak kita yang buruk ini, kena banyak hidupkan tentera hati. Maknanya iaitu ibadat, banyak ketaatan tadi membawa kepada kemenangan daripada cahaya tadi, ataupun kemenangan kita dengan cahaya yang kita pupuk, yang kita jaga tadi dengan ibadat-ibadat tertentu. Bila seorang itu buat maksiat, lalai kepada Allah, maka tentera nafsu kuat, maka lemah kita beribadat. Tapi bila kita banyak baca Quran, kita zikir, kita banyak majlis ilmu, kita buat taat, maka tentu iman kita kuat. Maka ada mengatakan antara iman dengan nafsu, ataupun antara taat dengan maksiat, ataupun antara nur dengan zulmat. Jadi antara iman dengan nafsu itu, iman ini bila kata tenteranya kuat dan tenteranya banyak macam mana? Dengan sembahyang lagi, dengan zikir lagi, dengan sedekah, dengan puasa sunat, dengan baca zikir, maka dengan amal ibadat yang banyak, maka banyaklah, ramailah tentera dia. Gitu gambaran. Bila ramai tentera, maksiat kurang, tak buat maksiat, maka tentera nafsu tadi lemah. Tetapi kalaulah kita ibadat kurang, kita tak buat ibadat, kita tidur, kita lalai, kemudian kita ini tak berzikir, kemudian kita ini tak majlis ilmu pun kita tak suka, kemudian apa lagi, sembahyang jemaah pun kita tak jaga. Jadi bila kita buat perkara macam itu, jadi tentera nafsu tu banyak, ramai. Tentera nafsu tu ramai, kalahlah tentera iman tadi. Maka ingat, manusia itu akan sentiasa berperang di dalam jiwanya. Manusia itu sentiasa berperang di dalam hatinya. Baik, kita bagi contoh. Kadang-kadang kita nak buat ketaatan. Bila kita nak buat ketaatan, bila sampai masa kita nak buat, ada saja halangan daripada dalaman. Tak payah lagi lah, besok tak apa buat. Ataupun kamu mau infak, baik kamu gunakan duit kamu buat belanja ni. Akhirnya kita tak jadi nak buat taat. Kenapa tak jadi buat taat? Kerana kita punya iman kita dikalahkan dengan tentera nafsu. Maka demikianlah, pupukkanlah dalam hati kita kekuatan tentera iman. Maknanya. Baik. Maka dikatakan lagi bahawa dan segala perangai yang rendah tentera nafsu amarah, dan perangai-perangai yang buruk ini membawa kuatnya tentera, iaitu tentera nafsu. Nafsu amarah iaitu zulmat, kegelapan. Kegelapan jahil yang disertakan dengan waswas syaitan. Serta dengan waswas syaitan yang
yang menguatkan dengan dia kesan-kesan dia, dan berperang antara keduanya itu, sekali menang sekali kalah. Begitulah dalam keadaan kita. Maka baik tentera kegelapan ini, antaranya kata ulama, ada pendapat mengatakan yang memberi kekuatan kepada kegelapan ini ada 3. Yang pertama adalah kurang yakin, dha'ful yakin, ataupun syak, rasa ragu-ragu ataupun tidak yakin. Jadi bila saja seseorang itu, maknanya dia nak buat benda-benda yang melalaikan, ada dah orang beritahu jangan buat benda ni, tak bagus, tapi yakin kita kepada Allah itu kurang. Bila kurang keyakinan kepada Allah, maka nafsu akan kuat, menyebabkan orang itu jatuh kepada maksiat. Maknanya jadi yang pertama, sebab apa kegelapan dalam hati? Yang pertama, lemah keyakinan kepada janji Allah. Ini nombor 1. Kenapa berlaku tentera kegelapan itu kuat? Ada 3 sebab kata ulama. Yang pertama, kerana kurang keyakinan dengan janji Allah. Dan yang kedua, ghalabatu jahli ala nafsi, yakni dipenuhi kehidupan dia dengan kejahilan. Kejahilan pada diri dia, yakni lemah dia tadi duduk dalam gelap apabila dia membiarkan dirinya duduk dalam kejahilan. Bila seseorang itu tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau pergi kuliah, ataupun dengan arti kata seseorang itu tidak ada minat untuk nak belajar agama, tanpa dia sedar sebenarnya berlaku kegelapan dalam hati, membiarkan dirinya berada di dalam kegelapan jahil. Jahil semua jahil, kita semua jahil belaka. Tetapi ada orang yang nak keluar daripada kejahilan. Bila dia keluar pada kejahilan, maka tentera iman dia kuat. Tetapi kalau dia duduk dalam kejahilan dia itu, maka membawa tentera nafsunya kuat. Jadi apakah yang menyebabkan tentera nafsunya kuat? Yang pertama, kurang yakin dengan janji Allah, dan yang kedua, membiarkan dirinya di dalam kejahilan. Jadi apabila membiarkan dirinya di dalam kejahilan ini, akhirnya membawa tentera nafsunya itu kuat. Jadi jangan kita biarkan diri kita ini jahil. Terus kita belajar setiap hari. Bila kita belajar setiap hari, sama ada kita belajar tu tak faham lagi lah contohnya, tapi kita belajar juga supaya apa? Supaya maknanya tentera iman kita semakin kuat. Nur di dalam hati kita semakin bertambah. Jadi cahaya bidayah kita ini, cahaya yang Allah beri kepada kita dalam hati kita, yang Allah Ta'ala campak itu, memberi kepada semakin ada kekuatan. Cahaya itu semakin besar bila kita duduk di dalam belajar ilmu. Jadi yang kedua, kenapa jadi duduk kita di dalam kegelapan? Yang kedua disebabkan adalah membiarkan dirinya dalam kejahilan. Dan yang ketiga adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, maka dia tahu dia jahil, tapi dia tak nak belajar. Dia tahu dia ni lemah, tetapi dia mengikuti. Maknanya dirinya tadi, dia tidak mahu bangkit dalam melakukan ibadat. Jadi 3 sebab yang menyebabkan kegelapan dalam hati, yang menjadi tentera nafsu itu kuat. Ada 3 sebab yang menjadi kekuatan dia. Jadi kita kena kalahkan tentera ni. Dengan 3 tadi, kita buang balik 3 tadi. Jadi tentera nafsu itu menjadi kuat dengan kurangnya yakin kepada Allah. Yang kedua, membiarkan dirinya duduk dalam kejahilan. Dan yang ketiga, mengikuti akan hawa nafsu. Maka kata ulama pula, untuk menguatkan tentera iman,
ataupun untuk menambahkan cahaya di dalam hati, biar menghilangkan kegelapan. Maka didatangi cahaya tadi. Yang pertama, al-yakinu la yuqalituhu syakkun, yakni yang pertama meyakini, maknanya yakin yang tidak ada syak lagi. Bila sebut yakin, bila mendengar pengajian yang mengatakan jangan kamu ini minum arak, kalau minum arak nanti balasannya begini. Jangan kamu ini berzina, balasannya begini. Jangan kamu ini mendahaka ibu bapa, balasannya begini. Maka yakin dia kepada Allah Ta'ala sehingga dia jadi takut. Bila dia merasa, bila dia mendengar kata-kata seperti kata-kata nasihat, jangan kamu mengambil hak orang, maka datang rasa yakin kepada Allah Ta'ala, tak boleh ambil hak orang ni, maka dia pun cepat-cepat pulangkan balik hak orang. Itu tanda yakin. Maka bila yakin itu ada, maka membawa kepada seseorang itu cahaya di dalam hatinya kuat. Maka tentera iman dia itu semakin kuat. Yang pertama, yakin. Bahkan Nabi SAW memberitahu, belajarlah kamu tentang yakin. Maka bagaimana nak belajar tentang yakin? Kata Imam Ghazali, untuk belajar tentang yakin, yang pertama melibatkan ilmu. Ilmu, belajar tentang ilmu mengenai yakin tadi. Maka seperti apa? Seperti ilmu yang berkaitan dengan janji Allah, sama ada janji yang baik ataupun janji yang buruk. Yang kedua, duduk kamu dengan orang yang ada sifat keyakinan dengan Allah. Maknanya kita tengok dia ni memang ada yakin dengan Allah. Bukti dia jaga dirinya daripada buat maksiat. Buktinya dia jaga lidahnya daripada mencela orang. Bukti dia sikit pun dia tak nak ambil hak orang, dia takut. Ini dia, kita faham dalam hati orang ini ada yakin yang kuat. Duduk kamu dengan dia, nanti keyakinan juga kamu akan dapat sebagaimana yang ada pada diri dia. Kalau tak pun dapat sebagaimana, sekurang-kurang bertambah yakin dalam diri kita. Maka kita dalam hati kita semakin kuat, tentera semakin kuat dapat menghilangkan kegelapan, ataupun iman semakin kuat dapat mengalahkan nafsu, ataupun kita katakan taat semakin banyak dapat mengalahkan maksiat. Maka yang pertama dengan yakin. Yakinu la yukhalituhu syakkun, yakin yang tidak dicampuri dengan sifat syak, ragu-ragu. Yang kedua menguatkan tentang iman ataupun cahaya semakin kuat adalah dengan jalan ilmu. Tasbihahu basirah, ilmu yang disertai dengan pandangan mata hati. Ilmu yang disertai dengan pandangan mata hati. Apa maksudnya? Ilmu yang mendatangkan takwa baru kuat. Kalau ilmu yang tidak mendatangkan takwa, dia tak kuat. Nafsu tu tak kuat. Jadi nak iman kita kuat, kena belajar ilmu, kena ambil ilmu, tetapi ilmu yang disertai dengan pandangan mata hati. Ilmu tu ilmu apa? Ilmu itu adalah ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, terlebih lagi tentang ilmu tasawuf. Jadi pastikan ilmu yang kedua untuk menguatkan cahaya di dalam hati kita ini adalah ilmu. Ilmu. Baik. Yang ketiga itu kekuatan cahaya itu adalah melalui istighal bil ibadah,
disibukkan dengan ibadat. Jangan belajar saja ilmu. Yang ketiga, istighfar bil ibadah. Ada pendapat mengatakan bahawa ilham, maknanya tak apalah, kita bicara yang ketiga itu adalah istighfar. Istighfar bil ibadah, yakni disibukkan dengan ibadat. Setelah kita sibukkan dengan ibadat, maka kuatlah tentera cahaya tadi, ataupun tentera iman. Maka Ustaz lebih suka sebut tentera iman lah. Masuk iman itu cahaya Allah. Kalau nafsu itu maksudnya kegelapan zulmat. Okey, baik. Jadi sudah diberitahu tentera masing-masing. Maka sudah beritahu tentera kegelapan itu tiga. Kurang yakin dengan janji Allah. Kemudian yang kedua, membiarkan diri dalam kejahilan. Dan yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Ini tentera kegelapan. Tentera keimanan ataupun tentera cahaya ada tiga, yakni yakin yang tidak ada ragu. Dan yang kedua, ilmu yang disertai pandangan mata hati. Dan yang ketiga, disibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Baik, kita sambung lagi. Jadi ketiga-tiga ini masing-masing ada. Kadang-kadang menang iman, kadang-kadang menang nafsu. Itulah kebiasaan yang disebut dalam kitab ini. Maknanya berperang antara keduanya itu. Sekali menang, sekali kalah. Begitulah. Hari ni boleh dengar kuliah, menang lah tu maknanya. Maknanya hari ni kita dengar kuliah, esok mari malah pula, malah dengar kuliah ada. Kalah pula esok. Maknanya hari ni boleh baca Quran, menang maknanya. Besok pula malah pula baca Quran, maka kalah pula. Begitulah. Jadi jangan kita tahu dah, bermakna dalam hati kita ada perlawanan. Jangan biarkan kita sentiasa kalah. Bangun, bangkit kita. Bangkit kita. Begitulah keadaannya. Maka pengarang kitab kita kata memang adab manusia, baik dia ustaz ke, baik dia hatta dia ulama pun, memang dia menang kalah, menang kalah, menang kalah. Menang kalah kecuali para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul, maknanya dia sentiasa menang. Para nabi, para rasul. Para awliya Allah, para awliya Allah biasanya menang. Orang macam kita kadang menang, kadang kalah. Kadang-kadang menang iman, kadang-kadang menang nafsu. Begitulah keadaan kita. Jadi pastikan kita terus bangkit lawan. Maknanya pastikan dalam kehidupan kita ini kemenangan itu duduk kepada keimanan. Dalam hati kita banyak cahaya daripada kegelapan. Boleh faham insya-Allah. Baik, maka biasalah tu menang kalah itu perlawanan. Perlawanan. Orang hebat macam mana pun ada dia menang, ada dia kalah. Ada dia menang, ada dia kalah. Sebab tu kalau satu piala, kadang-kadang juara bertahan pun sekali dan dua kali, tiga kali. Lepas tu orang lain pula ambil. Begitulah maknanya. Begitulah kita. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Hari ni kita boleh buat amal ibadat, kira menang lah tu. Esok belum tentu kita boleh buat amal ibadat. Hanya orang yang bijak je tak akan biarkan dirinya sentiasa kalah. Nak tunggu kita menang sama memang payah. Sebab kita ni bukan maksum. Maknanya lalu dikatakan bahawa kita kena berterusan melawan. Jadi salah seorang guru Ustaz namanya Tuan Guru Haji Abdullah. Beliau ini masa belajar di pondok dahulu, kita tengok beliau ini sembahyang sunat duha 8 rakaat istiqamah. Bertahun-tahun, beberapa tahun kita belajar di pondok, tak pernah tengok dia ketinggalan. Ketinggalan. Dan dia ini sentiasa sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud, kata isterinya, kalau dia bangun pada waktu malam, beliau akan sembahyang sampai ke pagi. Kalau dia membaca Al-Quran lepas pada asar, dia akan berhenti dekat nak maghrib. Begitulah keadaan dia. Disibukkan dengan ibadat, berzikir, sentiasa berzikir dan sebagainya. Jadi kita tengok dia, Masya Allah, Tuan Guru kita ni rajin beribadat. Lalu kita pun bertanya, macam mana Tuan Guru boleh rajin beribadat? Kita nak jadi macam ni kok. Macam mana? Dia kata, kalau yang kamu tengok rajin tu sikit je, malah dia banyak lagi, kata dia. Malah ni banyak lagi, kata dia. Lalu dia pun bagi tahu dia kata sebenarnya memang malas. Dalam nak buat ibadat ni memang malas, tapi orang Terengganu kata tebeng. Tahu tebeng? Maknanya
peringkat awal paksa diri juga. Buat juga, malah pun bangun, cuba. Kata Tuan Guru Haji Abdullah, sampai satu peringkat, kalau kita tak bangun, ibadat tak boleh. Jadi tak sedap. Maknanya. Tapi nak dapat peringkat itu kadang-kadang makan masa. Ada orang makan masa 10 tahun, ada orang 15 tahun, ada orang 20 tahun baru dapat istiqamah sampai ke mati. Jadi yang paling penting maknanya tidak boleh berputus asa, terus dalam melakukan ibadat kepada Allah. Tebing tu bahasa Terengganu, maknanya bahasa kita ni kena paksa dirilah. Maknanya. Okey, baik. Maka di sini kita dapat memahami begitulah perlawanan kita setiap hari. Walaupun dalam PKP kita duduk seorang tak berlawan. Nak jadi taat ni, nak jadi orang soleh memang kena berlawan. Kita tak boleh. Orang Terengganu kata ikut apa maknanya? Kita ikut dia, ikut nafsu kita. Pas nak tidur, pas nak rehat. Dia kena lawan juga, baca juga Quran sikit, zikir juga sikit. Malas pun malas, jangan biarkan kita duduk dalam kekalahan. Bahkan kita kena bangkit. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Demikianlah. Kenapa kita menang kalah? Sebab cahaya kita ini cahaya bidayah. Cahaya bidayah ni cahaya permulaan. Ibarat kereta kacir baru, ataupun kereta kelisa, kereta kecil. Kita tak sampai nihayah ni. Nihayah ni kita besar dah maknanya. Jadi 3 tadi adalah daripada merujuk kepada cahaya bidayah, permulaan. Baik. Orang bertanya bagaimana mau istiqamah. Istiqamah lah paling payah nak buat. Sekurang-kurang kita istiqamah adalah kita tidak berputus asa daripada ibadat tadi. Bila lama tinggal, bangkit lagi buat. Maknanya jangan biarkan kita sentiasa kalah. Dan adalah yang demikian itu kerana bahawasanya itu hasil dengan dia kasyaf ilmu tahqiq. Okey, ada pula yang ketiga dan yang diantaranya mengatakan itu dapat dengan 3. Ini yang 3 tadi. Yang pertama kita sebut yakin ilmu, yang sibuk dengan ibadat, itu bidayah, permulaan. Ada yang kedua, wasatiyah. Apabila wasatiyah ini apa dia? Antaranya dengan kasyaf, pembukaan. Allah Ta'ala beri pembukaan hati. Pembukaan hati ini berlaku setelah penyucian hati yang bersungguh-sungguh. Kemudian Allah Ta'ala campur ilmu. Ilmu yang dimasukkan di situ ilmu laduni. Setelah dibersihkan hati, Allah buka kasyaf, maka dapat dia ilmu. Maka ini ilmu laduni. Dan yang ketiga tahqiq. Tahqiq bermakna keyakinan yang betul-betul mantap mendalam. Dia panggil cahaya ketauhidan. Benar-benar maknanya benar-benar yakin kepada Allah Ta'ala. Begitulah maknanya dia akan dapat 3. Ini cahaya wasatiyah. Maknanya cahaya yang kuat sedikit. Maka setelah dia berperang banyak menang. Bila menang, terbukalah hati dia. Allah buka kasyaf. Nak dapat kasyaf setelah lama berperang, lawan nafsu, terbukalah kasyaf. Sehebat-hebat kasyaf ini apa? Allah buka rahsia-rahsia Allah. Maka orang-orang wali-wali Allah, orang-orang yang Allah Ta'ala buka kasyaf itu mereka bukan suka tengok aib orang, tidak. Maknanya dulu ada satu orang ulama di Yaman. Dia sudah wafat, dikenal dengan Ainul Tarim. Ainul Tarim ini mata tarim. Maknanya di Tarim itu ada satu orang wali Allah namanya Habib Abdullah Shihab. Jadi setiap kali kalau kita pergi ke Tarim itu, tidak pernah kita tidak ziarah beliau. Sebelum balik Malaysia memang ziarah sama beliau ini. Beliau ini dikatakan seorang yang kasyaf. Seorang yang kasyaf.
Sehingga kan ramai orang-orang ahli maksiat takut nak jumpa dia. Kita pun takut juga nak jumpa dia. Tapi kita tahu sifat para wali Allah, dia tak buka aib orang, dia tidak buka. Kalau buka aib orang itu bukan wali Allah. Kecuali kita minta pada dia, tolong tunjuk tengok saya macam mana jadi, baru dia buka. Jadi pada satu hari, ada satu hari orang bagi tahu, kamu nak pergi ziarah Habib Abdul Syihab ke? Kalau kamu nak pergi ziarah Habib Abdul Syihab itu dia kasyaf. Dia boleh nampak nanti keaiban kita semua tu. Jadi nak buat macam mana? Dia kata ginilah, kamu pergi jumpa Habib Abdul Syihab, kamu nak pergi jumpa dia, kamu kena zikir. Zikir dia apa? Zikir dia ya satir, ya satir, wahai Allah yang menutup, wahai Allah yang menutup. Maknanya. Maka orang ini pun pergilah jumpa Habib Abdul Syihab. Bila jumpa Habib Abdul Syihab, dia pun zikir, ya satir, ya satir, ya wahai Allah yang menutup, wahai Allah yang menutup. Padahal dia zikir dalam hati je. Maka kata Habib Abdul Syihab, mu zikir apa? Mu zikir ya satir, ya satir. Aku zikir setiap hari ya Fatah, ya Fatah. Mana? Apa makna yang Fatah? Yang maha membuka, yang maha membuka. Ini kasyaf. Maka setelah orang itu dia beramal, maka Allah Ta'ala buka kasyaf dia. Maka bila dibuka kasyaf ini, bermakna ini cahaya yang ada dalam hatinya semakin kuat. Maka diberi ilmu laduni, sehinggalah datanglah tahqiq makrifat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini orang yang sampai kepada cahaya wasatiyah dan seterusnya sampai kepada cahaya nihayah. Maka ini tiga. Bila sampai sini, apa dia? Hasillah dengan dia batil dan juga binasa, sehingga dia ini dalam keadaan sudah tak, maknanya sudah maknanya tidak sudah dapat membezakan yang mana satu yang hak, yang mana satu yang batil, dan juga sudah dirinya sudah tenggelam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini peringkat yang lebih tinggi sikit lagi. Kemudian dikatakan apabila ada yang awal itu kalah oleh hawa, maka hilanglah yang hak. Ataupun keduanya itu oleh yang awal, maka berolehlah yang hak. Maka dikatakan kalaulah pada peringkat awalnya itu dia ini kalah dengan hawa nafsu, kalah nafsu menang, hilanglah hak. Tetapi apabila saja sudah hak yang benar itu mengatasi, maka akan hilanglah nafsu, atau yang akan hilanglah yang hawa tadi. Jadi bila berlawan antara ada nafsu dengan iman dalam jiwa kita ni, dalam hati kita ni, maka apabila sahaja dalam hati kita dapat kemenangan, iman ini menang, biasanya kalau sudah menang dapat takluk terus, maka berterusanlah duduk di dalam hak kebenaran. Sebab tu kita tengok orang-orang para awliya Allah ini, wali-wali Allah ini, apabila sahaja dia ini maknanya diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan, maka tidak ada lagi, dia akan terus istiqamah dalam melakukan amal ibadat. Tetapi nak dapat kemenangan yang macam itu bukan senang, entah makan berapa tahun dan beribadat. Sehingga ada mengatakan, ada ulama-ulama mengatakan bahawa aku ini mencari istiqamah sampai 10 tahun. Ada yang mencari istiqamah sampai belah-belah tahun. Tapi berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah kita tidak berputus asa dalam peperangan melawan hawa nafsu kita. Baik. Wa iza arada Allah an yansura abdahu amaddahu bi junudil anwa wa qata'a anhu madada zulmi wal aghya. Maka apabila dikehendaki Allah Ta'ala menolong, maknanya akan hambanya, nascaya ditolong akan dia dengan segala tentera. Dan macam mana ni? Begini, seandainya Allah Ta'ala nak beri kemenangan kepada kita, Allah akan tolong kita.
Allah Ta'ala akan tolong kita. Maka bila Allah tolong, Allah akan kuatkan tentera nur kita. Cahaya semakin kuat, kata. Dan diputuskan daripadanya tolong ke zulmat, kegelapan. Kegelapan tidak akan dapat mengatasi kita apabila Allah memberi pertolongan. Maknanya apa? Jadi kegelapan pun tidak boleh masuk dalam hati kita. Arya pun selain daripada itu, selain pada Allah Ta'ala, selain pada Allah Ta'ala pun tak boleh masuk. Maknanya apa? Maknanya kalaulah katakan Allah nak beri kemenangan kepada kita, Allah akan tolong. Sebab tu kita tak boleh bergantung dengan kekuatan kita. Kita kena bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana ni? Contohnya begini, kita tak mampu sembahyang pada waktu malam. Kita bukan ahli tahajud contohnya. Habis tu kita ahli tak kejut. Mana bukan ahli tahajud, ahli tak kejut. Jadi dalam keadaan macam itu, bila kita lemah, maka macam mana? Kita kena banyak bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun Allah mengatakan bahawa apabila Allah memberi hidayat, Allah nak beri kekuatan kepada orang tadi, maka akan ditolong oleh Allah. Allah tunjuk jalan. Firman Allah Ta'ala, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka pula bersyukur dengan kata alhamdulillahillazi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami. Dan di sini kita kembali balik yang dulu. Kalau kita boleh buat amal ibadat bukan kerana kita rajin. Kalau kita boleh buat amal ibadat bukan kerana bijak kita, tetapi kita boleh buat ibadat kerana petunjuk Allah. Ini jalan rupanya untuk dapat kemenangan. Sesiapa yang duk bergantung dengan amal, Allah tak beri menang. Nafsu amal menang sebab mu duk gantung dengan amal. Tetapi dia kena kembali. Apa dia? Alhamdulillahillazi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami. Dengan dapat nikmat. Nikmat apa? Nikmat maknanya nikmat beribadat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberi nikmat. Maknanya lihaza wa ma kunna linahtadiya laula. Padahal kami sekali-kali akan maknanya wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Padahal kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau tidak engkau pimpin kami. Kalau engkau tak pimpin kami, kami tak dapat petunjuk, ya Allah. Jadi macam mana kita boleh buat, macam mana kita boleh melakukan amal ibadat ini? Pertolongan Allah. Bila Allah nak tolong, Allah kasih pada kita, Allah beri kita. Yang pertama, Allah beri jalan mudah untuk kita beribadat. Ini tanda Allah nak tolong kita. Allah pemudahkan kita nak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, Allah menghalang kita untuk melakukan kemaksiatan ataupun kelalaian. Ini tanda Allah beri pertolongan. Ya, bila kita dah banyak kalah dengan nafsu, kita kalah, kita mohon pada Allah. Tiba-tiba Allah nak beri pertolongan. Bila Allah Ta'ala beri pertolongan, Allah pemudahkan. Allah pemudahkan tadi. Jadi bila sudah pemudahkan, lepas tu itu tanda. Tanda apa? Tanda Allah beri pertolongan. Nak lawan tak mampu kita sebenarnya, kalah kita dengan nafsu. Tetapi begitu maknanya bila Allah Ta'ala nak beri pertolongan, Allah pemudahkan kita. Jadi mudah buat amal ibadat. Sebab tu ada satu orang tu dia kata, dulu payah nak bangun malam, dulu payah, tapi bila ni jadi mudah bangun malam. Itu tanda Allah Ta'ala beri tolong lah. Kadang-kadang Allah Ta'ala tolong tu dengan sebab apa? Dengan sebab ujian musibah. Jadi Allah Ta'ala timpakan musibah, dia pun bangkit sedar. Maka yang pertama, bila Allah Ta'ala tolong, Allah pemudahkan buat amal ibadat. Yang kedua Allah Ta'ala maknanya jaga dia daripada jatuh maksiat. Nak buat maksiat sampai masa tak jadi, nak buat maksiat sampai masa tak jadi. Itu tanda. Yang ketiga, dia berterusan bergantung dengan Allah melalui doa. Baik rasa sebab tu kita
Bila kita kalah dengan nafsu, jawabnya kita banyak berdoa, istighfar. Istighfar, kembali kepada Allah dan berdoa. Kembali kepada Allah dan berdoa. Ini jalan dia. Maknanya jalan yang Allah nak beri kepada seseorang tadi. Jadi dikatakan bahawa yakni apabila dikehendaki Allah Ta'ala menolong akan hamba-Nya atas segala seterunya. Siapa seteru kita? Nafsu. Dan juga hawa, maka dikurniakan hatinya dengan segala tentera anwar, sehingga tentera hatinya kuat. Allah Ta'ala akan kurniakan dia tadi. Apa dia tentera hati yang jadi kuat tadi? Yakni dengan taufik dan hidayah Allah, petunjuk Allah dan juga pertolongan daripada Allah. Allah Ta'ala beri. Maka manakala mendatang akan dia kegelapan, maka berdirilah baginya nur tadi. Bila sahaja pertolongan Allah Ta'ala datang tadi, maka hilanglah nur tadi. Ni saya nak cerita bahawa memang ada berlaku. Kita pernah berjumpa satu orang itu. Beliau ini di akhir-akhir kehidupan mereka, kehidupan beliau ini ahli ibadat. Sedangkan dia kata dulu dia Allah lalai sungguh, lalai dia kepada Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi. Jadi ada satu orang itu nak cerita. Satu orang tu kita berjumpa. Beliau ini jumpa masa peringkat jumpa dia ni, dia pakai baju jeans, jeans mata hitam. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Dia pun tegur. Kita pun jawab lah. Lepas tu dia pun rapat ikut kuliah. Bila dia kawan dengan Ustaz, sehingga kan kita selalu bawa dia, ajak dia ikut kuliah semua tu, sehingga dia berubah. Terus dia pakai jubah. Dia pun pakai jubah. Kemudian dia pun selalu ikut kuliah. Kemudian dia pun bagi tahu, dulu saya lalai Ustaz, sekarang ni alhamdulillah Allah Ta'ala bagi dia ni boleh buat kembali jalan ini. Apa yang heran kita tengok pada beliau ini? Heran yang kita tengok pada beliau ini, dia punya ibadat Masya Allah. Kita tak mampu nak lawan dia. Maknanya dulu dia kata dia ini lalai kepada Allah, tiba-tiba dia berubah. Bila dia berubah saja, ibadat dia itu, orang ahli ibadat yang biasa beribadat pun tak mampu nak buat macam dia. Kita tengok malam bangun tahajud, pukul 10 pagi tu tanya, Pok pergi mana? Kata, saya Ustaz, saya duduk masjid. Buat apa? Saya duduk semayang qadha. Dulu saya tak semayang, saya semayang qadha. Pukul 10 pagi dia akan duduk di masjid, dia semayang qadha. Kadang-kadang dia baca Quran, bangun tahajud, jadi rajin beribadat. Mai mana rajin tu? Mai mana pada rajin? Itu adalah pertolongan daripada Allah. Pertolongan daripada Allah Ta'ala dengan cahaya yang Allah Ta'ala campakkan. Jadi begitu. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada satu orang yang dia ini dahulu tidak beribadat, tetapi ketika mana dia kembali pada Allah, dia beribadat dengan begitu kuat, rajin beribadat. Ini semua daripada pertolongan Allah. Maka apabila Allah Ta'ala beri saja pertolongan, tercabut kegelapan dalam hati. Bila tercabut saja kegelapan dalam hati, maka hilanglah zulmat, hilanglah kegelapan tadi daripadanya. Maka bila tenggelamnya hilang, maka akan hasil. Yang pertama, ilmu hasil. Hasil ilmu ni bukan bermakna jadi ustaz boleh mengajar. Ilmu yang kita kendaki bukan ilmu yang bercakap saja, tidak. Ilmu apa? Maksudnya yang dia dapat memahami keadaan dia sebagai hamba Allah. Sebagai dia, Allah Ta'ala campak ilmu sehingga ilmu itu membawa dia takut kepada Allah. Jangan main-main ahli maksiat ni. Kalau dia kembali pada Allah, takut dia pada Allah, lebih bahaya lah, lebih pada kita lagi. Maknanya dulu dia tak semayang, tapi bila dah semayang dia kata Allah, nangis siang malam. Maknanya kerana apa? Kerana Allah dah beri kesedaran. Itulah ilmu. Itulah ilmu yang Allah Ta'ala campakkan di dalam hati. Maka Allah Ta'ala bagi dia apa? Ilmu. Allah Ta'ala bagi dia ilmu. Kemudian bila sudah dapat pertolongan, Allah bagi ilmu. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahqiq, yakin dia kepada Allah.
Kemudian Allah Ta'ala bagi ilham yang baik-baik. Ilham yang baik-baik dalam hati dia. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri kepada orang tertentu yang dimasukkan ilham di situ ialah kasyaf. Allah Ta'ala beri kasyaf kepada beliau. Maknanya apa? Terbukalah hatinya kepada barang yang diketahuinya daripada kebajikan dan kejahatan, sehingga dia dapat beza yang mana satu yang baik, yang mana satu yang buruk, yang mana satu yang hak, yang mana satu yang batil. Yang mana satu yang hak, yang mana satu yang batil, sehingga Allah Ta'ala pelihara dia. Inilah yang kita nak, moga Allah Ta'ala pelihara kita setelah melalui perjalanan. Kita berusaha keras. Berusaha keras menghidupkan cahaya di dalam hati. Cahaya dalam hati, sehingga Allah Ta'ala bagi kepada dia 3 Allah bagi. Yang pertama ilmu. Apa maksud ilmu? Ilmu yakni Allah Ta'ala campakkan rasa takwa dalam hati. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahqiq. Apa makna tahqiq di situ? Allah Ta'ala bagi dia yakin dengan Allah Ta'ala, dengan sebenar-benar. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala bagi ilham. Ilham di situ makna Allah bagi kasyaf kepada dia. Apakah kasyaf yang paling tinggi yang dikehendaki? Kasyaf yang paling tinggi yang diingini oleh para awliya Allah. Kita tak boleh kasyaf ni macam-macam kita minta. Kalau aku boleh kasyaf begini. Kasyaf yang paling tinggi yang diingini oleh para awliya Allah adalah kasyaf melihat aib diri. Itulah. Kasyaf yang dikehendaki adalah kasyaf melihat aib diri, supaya sehingga dia sedar maknanya lemah dia, jahil dia, begitu. Maknanya itu Allah Ta'ala beri setelah biasanya hatinya itu menang. Cahaya iman biasanya menang, Allah berilah. Biasalah kalau dah berlawan menang dapat hadiah. Macam orang berlawan lah. Mula berlawan, lepas tu masuk suku akhir. Lepas tu separuh akhir, lepas tu masuk akhir, lepas dapat hadiah. Gitulah. Melawan dengan nafsu, berlawan. Maka bila berlawan tadi, macam akhir kali dapat kemenangan. Bila dapat kemenangan, dapat hadiah. Apa dia hadiah? Hadiah yang Allah Ta'ala beri tu apa dia? Antaranya ilmu, yakin, kasyaf Allah Ta'ala beri, terbuka hatinya. Apa kasyaf yang dikehendaki? Dapat melihat aib diri, satu. Yang kedua, kasyaf yang dikehendaki adalah dapat melihat yang mana satu yang hak, yang mana satu yang batil. Maknanya macam kita di akhir zaman ni, orang duk bingung macam mana ni, yang mana satu betul ni, yang hak, yang batil. Yang kadang-kadang yang hak tu kita kata batil, yang batil tu sebenarnya hak. Maka dengan jalan penyucian hati. Lepas tu kalau orang tanya, Ustaz macam mana ni ilmu tentang akhir zaman macam mana? Beginilah, cakap-cakap tentang akhir zaman. Kalau kita cakap timbul fitnah pula. Kalau kamu mau tahu yang mana hak, yang mana yang batil, hidupkan hati kamu, sucikan hati kamu, insya-Allah nanti Allah buka yang mana satu hak, yang mana satu yang batil. Tapi bagaimana kita nak suci kalau kita selalu kalah dengan nafsu? Maka lawan kita, berlawan bangun kita, supaya maknanya nafsu itu jadi kalah, iman kita jadi kuat. Baik, kita tengok. Maka dikatakan bahawa sehingga dapat mengetahui yang kebajikan dan juga kejahatan, hingga berhadaplah ia atas hak kepada Allah Ta'ala, dan berpalinglah ia daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala, sehingga hatinya benar-benar kepada Allah. Sebab itu bila sudah menang, ibarat bila sudah dapat menjajah, hati tadi dapat menjajah, maknanya cahaya dapat menjajah kegelapan, iman dapat mengalahkan nafsu, lalu ketika itu duduklah dia di hadrat Allah. Nikmat dalam melakukan ibadah kepada Allah. Kenapa kita buat ibadat tak nikmat? Sebab kita ada lagi nafsu, ada lagi fikir dunia. Hidup kita ini, sepanjang hidup kita ni, banyak fikir dunia ke banyak fikir ibadat? Banyak ingat makhluk ke banyak ingat Allah?
Jadi bila banyak ingat makhluk, bermakna kalah lagi kita. Banyak ingat Allah, ada kemenangan. Ingat Allah, makhluk hilang, kemenangan mutlak. Itulah yang dikehendaki. Baik. Kemudian dikatakan lagi dikatakan lagi, dan diputuskan Allah Ta'ala daripada segala tulung zulmat dan awiyah itu, iaitu segala adat nafsu. Bila Allah Ta'ala dawi kemenangan, segala adat nafsu tadi akan hilang. Adat nafsu dan segala syahwat akan hilang. Jadi bila sudah Allah Ta'ala beri kemenangan, adat nafsu kita, suka tidur, suka cakap sia-sia, maknanya suka bergaul dengan orang-orang yang melalaikan kita, akan hilang. Akan hilang maknanya. Kenapa? Apabila Allah beri pertolongan, Allah Ta'ala beri pertolongan, maka tiadalah tinggal lagi bagi hawa dan jalan. Sehingga nafsu tadi jadi kalah. Rupanya nafsu kita boleh kalahkan nafsu. Walaupun nafsu tidak akan hilang, tapi kita boleh tawan dia, boleh kalahkan dia tadi. Dan tiada lagi bagi syahwat, dan tiada lagi perangai yang jahat itu, iaitu maqam. Jahat itu maqam dan tiada hal. Jadi nak bagi tahu, Allah Ta'ala beri dia maknanya satu kedudukan, sehinggalah dia mencapai cahaya nihayah. Bila sampai cahaya nihayah tadi, itulah maqam yang Allah Ta'ala letakkan dia. Maka akhlak-akhlak buruk tadi sudah tidak ada lagi, Allah cabut daripada diri dia. Maka ini para awliya Allah, orang-orang yang soleh, melihat mereka punya hati suci, jiwa mereka suci, akhlak mereka mulia. Kenapa akhlak mereka mulia? Kerana di dalam hati mereka yang menawan dia itu adalah cahaya. Iman itu kuat dalam hati dia. Tetapi kenapa orang itu akhlak buruk? Kerana di dalam hatinya nafsu menguasai dia. Maka sudah kita tahu di dalam kehidupan kita ada peperangan. Apa dia peperangan? Antara nafsu dengan iman, antara taat dengan maksiat, antara cahaya dengan kegelapan. Sama aja maknanya. Dalam mana kita kata menang cahaya, kalah kegelapan pun betul. Kita nak kata menang taat, kalah maksiat pun betul. Kita nak kata menang iman, nafsu kalah pun betul. Jadi sekarang ini kita kena pastikan pasukan putih ke menang, pasukan hitam menang. Pasukan putih itu adalah maknanya cahaya, taat, iman. Pasukan hitam itu adalah kegelapan, maksiat dan juga nafsu. Tengok, maka pastikan di dalam perlawanan diri kita, pasukan putih itu menang, pasukan iman itu menang. Jadi apabila sudah menang, tak nak menang biasa, tapi menang yang ditakluki, sehingga yang pasukan iman itu dapat menakluk pasukan nafsu. Bila dapat takluk, maka habis dibinasakan segala tentera-tentera. Maknanya begitu, sudah ditawan. Bila sudah ditawan, maka dalam keadaan macam itu, apa dia? Apabila cenderung pada hatinya pada amal yang dipuji, amal yang puji, dan nafsunya kepada amal yang dicela, maka berperanglah keduanya itu. Maknanya kalaulah kata masih lagi ada hati ada suka perangai yang dipuji, nafsu suka pada perangai yang dicela, maka akan terus berperanglah tiada mana. Maka segeralah iaitu daripada rahmat kepada menolong hati. Kalaulah dapat rahmat Allah, hati akan dapat pertolongan. Jadi begitulah, tengok-tengok perang contohnya, kita naklah pasukan tambahan. Maknanya maka demikianlah, moga-moga datang rahmat Allah, beri pertolongan. Dan juga zulmat kegelapan, iaitu waswas syaitan. Di antara lagi tentera dia apa? Tentera dia adalah waswas syaitan. Waswas syaitan akan menolong nafsu. Rahmat, maknanya rahmat Allah akan menolong hati. Maknanya waswas syaitan akan menolong nafsu.
Maka dan berdirilah saf berperang antara keduanya itu. Maka apabila telah terdahulu daripada azali berbahagia, kalau Allah Ta'ala tetapkan dia ini orang yang baik, orang yang ahli taat, maka menanglah taat, maka boleh petunjuk hatinya dengan nur, dan mengerjakanlah dia pada barang yang cenderungnya itu. Makna benda yang baik tadi, kalau Allah Ta'ala tentukan kemenangan. Dan terdahulu pada azali celaka, kalau lah wal-iyazubillah Allah Ta'ala tetap dah dia ini binasa, maka lalailah hati dia, hatinya jadi lalai, maka membutakan zulmat itu akan dia ataupun membawa kepada gelap. Maknanya gelaplah hati dia tadi. Dan berdirilah ia dengan lazat dunia, baru duduk dalam kelazatan dunia, dan mengerjakanlah ia dengan cenderung nafsu, maka duduk dalam nafsu, wal-iyazubillah. Jadi kita sudah faham perkara ini, kita tak boleh biar dah dalam hati kita duduk perang-perang. Jangan kita biarkan nafsu ini menjaga kita. Dan ada pun tentang takdir Allah, kita kena usaha. Kita tak tahu takdir Allah, hanya kita hari ini kena memahami bahawa wajib kita berusaha agar di dalam hati kita kemenangan mutlak duduk kepada tentera putih. Apa dia tentera putih? Tentera cahaya. Cahaya, taat dan juga iman. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, adalah bagi manusia dalam mujahadah hawa nafsu itu ada beberapa hal. Okey, dalam lawan ni, dalam pertandingan, dalam perlawanan ada beberapa keadaan. Yang pertama, bahawa mengalahkan hawa itu akan dia. Yang pertama, kalah sama nafsu. Dia kata ada kan, yang pertama nafsu kalah, maka tiada boleh disalahinya, iaitu segala hal kebanyakan manusia. Inilah kebanyakan manusia. Yang pertama, dalam lawan hawa nafsu biasanya kalah sama. Jadi kalau sama ni, ini kebanyakan manusia. Moga-moga kita tidak termasuk golongan ini. Tengok golongan kedua. Golongan yang kedua, bahawa berperang ia sekali menang, sekali kalah, maka ini hal daripada orang yang bermujahadah. Inilah dia orang yang sedang bermujahadah, yang sedang berlawan lagi. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kalau boleh, biar banyak menang daripada kalah. Maknanya ini golongan yang kedua. Inilah golongan orang yang sedang berjihad. Sebab itu Nabi bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu. Orang yang berjihad itu orang yang lawan hawa nafsu dia tadi. Dan bahawa yang ketiga itu kalah hawanya, jadilah dia memerintah. Yang ketiga, nafsu kalah, dia yang memerintah atasnya, dan tiada boleh mengasihi ia akan dia pada barang halnya. Ini adalah golongan yang ketiga, golongan yang sentiasa menang. Ini golongan yang sentiasa menang. Dan inilah raja yang amat besar, yang khas, yang merdeka, yang sempurna. Inilah raja yang sebenar. Raja yang sebenar yang inilah. Sebab tu ada satu orang, nama apa tak ingat lah. Dia ini raja pun kalah dengan dia. Satu hari dia berkhalwah. Dia kata dia tak nak jumpa orang. Dia nak berkhalwah saja, dia nak berzikir, nak berkhalwah. Maka dia hanya jumpa anak-anak murid dia saja. Maka dia akan ajar ilmu anak murid dia, anak murid akan ajar sebarkan. Maka orang cari dia, mana pergi ni sang syekh ni, sang alim ini pergi ke mana? Maka orang cari-cari tak jumpa. Yang jumpa anak-anak murid dia. Anak murid dia pun tak beritahu tok guru dia pergi duduk di mana. Kerana tok guru dia tak nak sibukkan dia dengan Allah Ta'ala sahaja. Sehinggalah satu hari, dia tanya anak murid dia, adakah orang sebut nama aku? Kata anak murid, aku setakat ni aku tak ada dengar dah. Orang tak sebut dah. Tak ada orang sebut dah nama tuan guru. Baiklah, kalau macam tu aku nak jumpa lah. Aku pun nak keluar lah, supaya orang sudah melupai aku. Maka ketika mana dia keluar, maka ada satu khalifah. Orang ramai-ramai sedang nak sambut khalifah. Tiba-tiba bila orang nak sambut khalifah, orang pun nampak dia. Ni ke tuan guru kita yang lama ni? Akhir sekali, orang pun tinggal raja tadi. Orang pun pergi jumpa khalifah. Dia kenapa? Orang sang alim tadi. Raja tu kata, aku ini raja, orang boleh tinggal aku. Siapa orang itu?
maka ternyata orang itu orang yang alim soleh. Maka kata raja, kalau begitu dialah yang sebenar-benar raja. Maka golongan sufi mengatakan raja itu siapa? Raja itu orang yang boleh menakluki rakyatnya. Apa rakyatnya? Yakni nafsunya. Nafsunya dan seumpamanya. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa ini golongan yang ketiga sentiasa menang. Adapun golongan yang pertama nafsu banyak menang. Golongan yang kedua kadang-kadang nafsu menang, kadang-kadang nafsu kalah. Maka golongan yang ketiga inilah golongan yang terbaik. Dia adalah golongan yang dapat memerdekakan dirinya. Dan ketahui olehmu bahawasanya dairatul malakah insaniyah itu berhimpun bagi segala bahagi lawanan daripada nur dan juga zulmat dan kufur dan juga kufur dan juga iman dan taat dan maksiat dan lainnya, dan bahawa sesungguhnya telah dijadikan bagi tiap-tiap lawan yang melawan akan dia, maka lawan akal itu nafsu, dan daripada tentera akal itu malaikat, dan lawan tentera nafsu itu syaitan, dan tiap-tiap satu firqah, satu kumpulan itu ada seterunya bagi satu dengan berseteru tabiat. Maka memang begitulah dikata, masing-masing ada tenteranya, masing-masing ada pembantunya. Nafsu pembantunya syaitan. Akal ada pembantunya itu adalah malaikat. Begitulah maknanya. Siapa yang ikut akal berpandu pada syaitan, dibantu oleh malaikat, baiklah perjalanannya. Siapa yang ikut nafsu dibantu oleh syaitan, maka buruklah perjalanan dia begitu. Maka kerana demikian itu berperanglah antara keduanya, menang dan kalah di medan peperangan tadi, maka tak dapat tiada. Maka adalah medan berperang itu hati, dan tiada dapat tiada bahawa larilah di salah satu daripada dua askar itu, sama ada askar itu menang ataupun kalah. Dan maka berolehlah kemenangan itu sentiasa terang anwar, dan alamat beroleh kalah itu bertindih-tindih gelap. Begitulah. Kalaulah menang, cahaya semakin kuat, taat semakin rajin melakukan taat. Tapi kalaulah kalah, maka bertindih-tindihlah kegelapan dalam hati, maka malaslah nak beribadat pada Allah. Wal-iyazubillah. Maka demikianlah perlawanan antara nafsu dengan iman. Kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada iman kita. Semoga Allah Ta'ala beri kekuatan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala setelah di dalam hati kita ini kita sudah tahu bahawa akan sentiasa ada peperangan. Maka jangan biarkan kita punya iman kita kalah. Teruskan bangkit, kuatkan tentera kita, teruskan atur pasukan tentera kita, atur nak zikir masa bila, baca Quran masa bila, majlis ilmu, kita atur itu. Sebenarnya kita telah mengatur pasukan tentera kita untuk memenangi, maknanya dalam perlawanan dalam jiwa kita, dalam hati kita, supaya cahaya dalam hati kita semakin kuat, semakin kuat sehingga dapat menakluki. Apabila sudah dapat takluk, maka bahagialah hidup seseorang itu dalam lazat beribadat kepada Allah. Demikianlah sedikit perbahasan kita malam ini. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kemenangan dalam hati kita. Moga-moga cahaya penuh dalam hati kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan semua para jemaah yang berada di rumah masing-masing bersama ahli keluarga mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak. Sekadar ini saja yang mampu disampaikan. Kalau ada kekeliruan boleh tanya kepada orang yang lebih alim. Jadi sekadar ini saja. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu nak bagi tahu, kita sudah sediakan buku-buku zikir. Siapa yang bagi nombor, ada permintaan akan dihantar nanti. InsyaAllah akan dihantar. Dan apabila dapat zikir nanti boleh diamalkan, insyaAllah. Dan kalau sudah dapat nanti boleh maklumkan, maklumkan akan datang, insyaAllah. Jadi sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.